Pertubuhan Islam Bukan Kerajaan iaitu Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia atau dikenali sebagai United Sabah Islamic Association yang ditubuhkan pada 16 Ogos 1969. Usia merupakan badan NGO yang berperanan dalam menyebarkan dakwah Islamiah kepada masyarakat Sabah bagi mengangkat nilai dan kedudukan agama Islam di negeri ini. Sebelum MUIS ditubuhkan, Usia merupakan organisasi yang berperanan dalam menyebarkan dakwah di negeri ini. Usia bukan sahaja berperanan sebagai pusat dakwah, namun pertubuhan ini bertanggungjawab dalam mengurus segala hal ehwal yang berkaitan dengan pentadbiran Islam seperti pengurusan zakat, pendidikan, haji dan lain-lain. Tun Datuk Mustafa Datuk Harun merupakan pengasas dan yang dipertua bagi Pertubuhan Islam Bukan Kerajaan iaitu Usia. Tun merupakan pemimpin yang paling aktif dalam memperjuangkan kedudukan Islam di negeri Sabah sehingga agama Islam menjadi agama rasmi negeri sehingga ke hari ini. Antara sumbangan Usia yang paling utama terhadap Islam di Sabah adalah membuat pengislaman mualaf di kawasan Sabah. Hal ini dikatakan demikian kerana pengislaman non-Muslim di Sabah khususnya dari kalangan penduduk yang masih tidak mempunyai agama dan Usia juga membuat satu tindakan dengan segera pada tahun 1970-an. Usia merupakan badan dakwah yang pertama di Sabah yang ditubuhkan pada 16 Ogos 1969. Tujuan penubuhan ini adalah berusaha untuk persatuan pemimpin Islam serta orang perseorangan di Sabah untuk menyatukan umat Islam dan bekerjasama untuk memperjuangkan kedudukan agama mereka di negeri tersebut. Implikasinya, penubuhan Usia ini juga telah mewujudkan era perjuangan Islam di Sabah. Selaras dengan itu, YAB, Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun, yang merupakan selaku Presiden Usia yang telah membuat satu ucapan pembukaan tentang tujuan Kongres Penubuhan Usia sebagai hari bersejarah di negeri Sabah, yang merupakan buat kali pertama untuk berhimpun bagi pemimpin Islam dari seluruh Sabah dan turut bermulanya bagi memperkasakan kegiatan dakwah secara besar-besaran di negeri Sabah. Dalam penulisan kajian ini, para pengkaji akan lebih berfokuskan kepada 3 objektif utama dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berkait rapat dengan usaha-usaha Tun Datuk Mustafa Datuk Harun dalam menegakkan agama Islam di Sabah melalui Pertubuhan Islam Seluruh Sabah ataupun dikenali sebagai Usia. Yang pertama sekali, mengenal pasti peranan Tun Datuk Mustafa Datuk Harun dalam penubuhan Usia di Sabah pada tahun 1969. Yang kedua, mengenal pasti sumbangan Tun Datuk Mustafa Datuk Harun dalam menegakkan agama Islam di Sabah melalui Pertubuhan Islam Seluruh Sabah ataupun Usia. Dan akhir sekali, menganalisis kesan penubuhan Usia sehingga ke hari ini terhadap umat-umat Islam yang berada di negeri Sabah. Tun Mustafa Datuk Harun merupakan Ketua Menteri di Sabah yang telah menjadi salah satu pengasas dalam penubuhan bangunan di Usia yang terdapat di Sabah. Bangunan Usia yang terletak di Sabah merupakan simbol kepada komitmen beliau terhadap kepentingan Islam di Sabah. Beliau juga turut bekerjasama dengan parti politik United Sabah National Organization ataupun lebih dikenali sebagai USNO kerana penubuhan Usia telah diorganisasikan oleh pemimpin bagi organisasi tersebut. Maka dengan itu, tidak hairanlah sekiranya kebanyakan jawatan kuasa tertinggi Usia adalah terdiri daripada pemimpin USNO itu sendiri. Tun Mustafa telah meluluskan peruntukan yang sangat besar bagi menjalankan apa-apa kegiatan Usia. Ianya termasuklah penubuhan sekolah-sekolah agama yang dapat kita lihat pada hari ini. Sekolah ini merupakan bukti bahawa Tun Mustafa ingin memperkasakan lagi perkembangan golongan Islam di Sabah. Perkembangan agama Islam yang semakin rancak menandakan keberhasilan usaha Tun Mustafa yang ingin melihat budaya Islam berkembang di seluruh Sabah. Kemudian, kerjasama yang dilakukan oleh Tun Mustafa dengan USNO telah mendatangkan kesan yang sangat ketara, khususnya dari segi keagamaan. Hal ini kerana rakyat Sabah mulai berminat bagi menganut agama Islam yang menurut mereka merupakan salah satu agama yang tenang dan suci untuk dijalankan.
Keadaan ini adalah hasil daripada penubuhan sekolah-sekolah agama yang diasaskan oleh Tun Mustafa. Oleh itu, sehingga ke hari ini, masih dapat kita saksikan bangunan-bangunan usia masih didirikan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya rakyat Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Maizatul Amira binti Amir Hamzah, nombor kad metrik BA 22110232. Pada hari ini saya akan membincangkan mengenai kesan penubuhan usia. Kesan penubuhan usia yang pertama ialah penubuhan usia ini telah memberi banyak kesan positif dalam penyebaran agama Islam di Sabah. Hal ini demikian kerana usaha dakwah usia bukan hanya fokus kepada kalangan rakyat biasa, malah telah menarik tokoh-tokoh masyarakat bukan Islam untuk menganut Islam. Kesannya, beberapa ahli politik dan pemimpin etnik termasuk Tun Fuad Donald Stephen, mantan Ketua Menteri Pertama Sabah, Datuk Gani Gilong, Andrew Matakim atau Idrus Matakim, Sufian Koro, Fazil Wong, Johari Majakil, Abdul Latif Hawkins dan Muhammad Nur Nicholas telah memeluk agama Islam. Kesan seterusnya ialah tokoh-tokoh ini menarik pengikut-pengikut mereka untuk menganut Islam secara tidak langsung, seperti Tun Fuad yang dikenali sebagai Hu Guan Xiao atau pemimpin agung bagi orang Kadazan Dusun. Selain itu, menurut Sintang 2005, zaman penubuhan usia dianggap sebagai zaman perkembangan dakwah yang paling gemilang dalam sejarah Sabah, di mana dianggap 75,000 orang telah memeluk Islam dari tahun 1969 hingga 1976. Jumlah mu'alaf ini termasuk anak-anak mereka yang berjumlah kira-kira 100,000 orang yang menjadikan usia ini penting dalam menambah bilangan orang Islam di Sabah. Di samping itu, menurut Haji Min Omar 2020, usaha Tun Mustafa melalui penubuhan usia telah membawa hasil yang signifikan kepada Sabah di mana berlaku peningkatan populasi Islam daripada 38.7% pada tahun 1967 kepada 53% pada 1976. Hasil memberangsangkan ini semakin jelas apabila pada 23 September 1973 Islam telah menjadi agama rasmi negeri Sabah, tetapi agama-agama lain masih boleh diamalkan secara aman dan harmoni. Kesan penubuhan usia yang lain termasuklah apabila gerakan ini melalui pimpinan Tun Datuk Mustafa telah berjaya menyatukan semua gerakan dakwah Islam yang dilaksanakan oleh pendakwa Sabah, Semenanjung Malaysia, Indonesia, Filipina dan kawasan lain pada tahun 1970-an.